Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat mentaati segala perintah Allah taala dan meninggalkan segala larangan Allah taala dan mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat menyambung pengajian bulanan kita, itu untuk jemaah surau Rahmaniyah Taman Dagang, yang mana kita menyambung pengajian kitab Ayyuhal Walad, itu wahai anakku yang tercinta, yang mana kita terus kepada dalam kitab Al-Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Wahai anakku yang tercinta, dengarlah nasihatku ini baik-baik dan fikirkanlah isinya, semoga engkau kelak mendapat keselamatan. Nasihat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pada anak muridnya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengarlah nasihatku ini. Kemudian setelah mana engkau mendengar, maka engkau fikirkanlah isinya. Isi daripada nasihat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada anak murid dia. Kerana tujuan apa nasihat Imam Ghazali ini? Semoga engkau mendapat keselamatan. Bila kita dengar nasihat, kita fikirkan nasihat itu, maka kita akan selamat. Cubalah engkau fikirkan, seandainya engkau telah diberitahu bahawa seorang raja 1 minggu lagi akan memilih engkau sebagai menteri, maka apakah kira-kira yang akan engkau buat selama 1 minggu ini? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, cubalah fikirkan, seandainya kita akan dilantik atau akan dipilih oleh seorang raja. Raja itu akan memilih dan melantik kita menjadi seorang menteri. Maka dalam tempoh 1 minggu itu, maka apa yang akan kita buat? Maka dalam masa 1 minggu ini sudah pasti engkau tidak akan mengerjakan suatu kecuali perkara yang engkau sangkakan bahawa raja itu akan melihat dan memperhatikannya, sama ada pakaianmu, tubuh badanmu, rumahmu, hamparanmu dan seumpamanya. Kalaulah seandainya kita ni akan dilantik, akan dipilih oleh raja untuk melantik kita menjadi seorang menteri, maka dalam tempoh 1 minggu sebelum kita dilantik menjadi menteri oleh raja itu, maka sudah pasti dalam tempoh seminggu itu kita ni jaga kita punya perbuatan kita, pakaian kita, apa yang maknanya kita tahu bahawa raja akan melihat, memerhati, ataupun mungkin pegawai-pegawai kepada raja itu akan memantau, akan melihat kita. Kalau dalam tempoh 1 minggu itu kita tak tunjuk akhlak yang baik, mungkin kita buat satu perkara yang kita buat perkara yang jahat, kemudian disebabkan kita tak jaga, maknanya dari segi perbuatan kita, pergaulan kita dalam tempoh seminggu itu,
kemungkinan besar kita ni tidak akan dilantik, tidak akan dipilih oleh raja untuk menjadi seorang menteri. Ini antara manusia sama manusia. Kita manusia, raja juga manusia. Cuma Allah Ta'ala kurniakan kepada raja ini kekuasaan, kekayaan, keturunan raja. Maka kita sebagai rakyat biasa akan menjaga tingkah laku kita apabila kita tahu raja ini memerhatikan kita, raja ini memantau kita. Ini antara rakyat biasa dengan seorang raja. Maka kita jaga tingkah laku kita, kita jaga kita tak buat perkara-perkara yang dimurka oleh raja. Tujuan apa? Kita nak dapatkan jawatan menteri tersebut. Raja manusia, kita pun manusia. Bezanya kita rakyat biasa, dia seorang raja. Itu antara manusia dengan manusia. Punyalah kita jaga tingkah laku kita ni. Kita beradab, kita jadi orang yang baik, kita tak buat perkara-perkara yang akan mengundang kemurkaan seorang raja ni. Itu antara hamba, seorang rakyat biasa dengan seorang hamba yang satu lagi, dia adalah seorang raja. Maka sekarang cuba engkau fikirkan baik-baik apa yang telah aku katakan tadi, kerana engkau adalah seorang yang cepat faham. Kata Imam Ghazali, nasihat Imam Ghazali kepada anak murid dia, engkau fikirkan baik-baik apa yang telah aku katakan, kata Imam Ghazali kepada anaknya, kerana engkau adalah seorang yang cepat faham. Maksudnya tuan-tuan, antara hamba seorang rakyat biasa dengan seorang lagi juga hamba tapi dia seorang raja. Seorang rakyat ini demi nak dapatkan jawatan, demi supaya dia dipilih, supaya dia dilantik menjadi menteri oleh seorang raja, agar diperkenan oleh seorang raja, punyalah dia jaga. Itu hamba sama hamba. Bagaimana pula antara kita sebagai hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Khalik yang menciptakan kita. Maka lebih-lebih lagi lah kita kena mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah, dengan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia ni dia melihat kekuasaan, dia melihat pangkat, dia melihat kelebihan yang ada pada seorang raja tu, maka dia melihat hebatnya seseorang raja tu. Ataupun orang yang kaya, orang yang ada jawatan, orang yang ada kekuasaan, dia rasa hebat. Tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lebih hebat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau rakyat biasa begitu hormat, begitu takut, menjaga tingkah laku dia, apabila dia diperhatikan oleh seorang raja, apatah lagi, lebih-lebih lagi lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kena jaga diri kita, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih-lebih lagi lah kena takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan yang sedikit sudah mencukupi bagi orang yang bijak. Maknanya orang yang bijak ni, dia dengar nasihat yang pendek, nasihat yang ringkas, tetapi dah cukup dah, kerana dia seorang yang bijak. Tapi orang yang tidak bijak ni, kita bagi nasihat panjang lebar pun tak masuk, dia tak dapat nak ikut, dia tak berubah. Tetapi orang yang bijak, dengan perkataan yang sedikit pun sudah cukup bagi dia, kerana dia seorang yang bijak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa tubuhmu dan bukan pula kepada amalanmu. Allah SWT tidak melihat rupa. Zahir ni Allah SWT tidak lihat. Dan Allah Ta'ala juga tidak melihat kepada amalan. Maknanya zahir kita, rupa paras kita Allah Ta'ala tak lihat. Zahir Allah Ta'ala tak lihat. Amalan Allah Ta'ala tak lihat. Apa yang Allah Ta'ala lihat? Yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah kepada Allah Ta'ala melihat kepada hati dan juga kepada niat. Maknanya hati dan niat ini tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seseorang yang rupa paras dia cantik, rupa paras dia tampan, baju dia yang mahal, maknanya zahir dia mahal, rumah dia, kereta dia, jawatan dia, harta dia, memang hebatlah. Tapi bukan itu yang Allah Ta'ala lihat. Begitu juga Allah Ta'ala tidak melihat kepada amalan. Amalan ini tidak dilihat oleh Allah SWT. Apa maksud Allah Ta'ala tidak melihat kepada amalan? Maksudnya amalan itu bergantung kepada niat. Bila kita melakukan satu-satu amalan itu, kalau tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tak dapat pahala. Sebab itu tuan-tuan, kita penting jaga rupa paras kita, tubuh badan kita. Kita zahir ini penting. Amalan itu juga penting. Tapi ada yang lebih penting lagi adalah kita menjaga hati kita dan juga menjaga niat kita. Hati kita biar bersih. Ada sifat-sifat yang keji dalam diri kita, kita buang. Kita tanamkan dalam diri kita sifat-sifat yang terpuji. Sifat redha, sifat sabar, sifat tawakal, sifat rendah diri. Banyaklah sifat-sifat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan, yang zahir ni tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dilihat adalah hati dan juga niat. Maka kita perbetulkan niat kita. Apa saja yang kita lakukan, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan hati kita ni kita bersihkan, kerana hati kita ni tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ilmu tasawuf ni penting. Tasawuf ni maksudnya bersih. Maknanya kita nak bersihkan diri kita dari sifat ujub, sifat takabur, sifat riak. Kerana apa? Sifat-sifat yang keji ni akan membinasakan, akan maknanya menjadi sia-sia segala amalan kita. Sebab kita tak jaga hati dan juga niat kita. Dan jika engkau mahu mendalami hal-hal yang berkenaan dengan hati, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jika kita nak mendalami lagi, iaitu berkaitan dengan hati, yang membincangkan tentang hati ini, maka hendaklah engkau merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin dan yang lainnya daripada kitab-kitab karanganku. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pada anak murid dia, kalau nak mendalami lagi berkaitan dengan hati ini, membicarakan tentang hati, maka rujuklah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ni orang maklumlah, orang tahulah. Kalau kitab Ihya Ulumuddin membicarakan tentang hati. Dan juga kitab-kitab karangan Imam Ghazali yang lain, kerana karangan Imam Ghazali ini banyaklah kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, ilmu ini, ilmu kebersihan hati, adalah termasuk ilmu yang fardu ain, dan yang lain daripada adalah fardu kifayah. Ilmu
ilmu ini, iaitu ilmu membersihkan hati kita ni, ilmu tasawuf ni. Tujuan apa kita belajar? Kita nak bersihkan hati kita. Maka ilmu tujuan untuk membersihkan, menjernihkan hati kita ni, iaitu kita nak jaga hati dan niat kita ni. Kata Imam Ghazali, ilmu mensucikan hati ni dia termasuk ilmu fardu ain, dan yang lain daripadanya adalah fardu kifayah. Ilmu ni ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni setiap orang Islam, lelaki dan perempuan wajib belajar fardu ain. Manakala fardu kifayah, contoh mudahnya fardu kifayah ni, bila mana ada orang meninggal dunia, maka bila mana dah ada orang yang dah mengurus, yang dah ada orang yang menguruskan jenazah itu, dimandikan, dikafankan, disalatkan, maka orang lain tidak berdosa. Orang lain gugurlah kewajipan itu. Itu fardu kifayah. Ataupun apa lagi lah, contoh-contoh yang lain. Maka ilmu ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Dan yang lain daripadanya adalah fardu kifayah, kecuali sekadar engkau belajar hukum-hukum yang berkenaan dengan kesempurnaan mengerjakan kefarduan yang diwajibkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepadamu sehingga engkau menghasilkan ilmu ini. Baik, perkara keempat, bahawa engkau jangan menghimpunkan harta dunia lebih banyak daripada cukup makan setahun, seperti apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sebahagian daripada isteri-isterinya, dan beliau bersabda, Allahumma ja'al quta ahli Muhammad kafafan. Ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Muhammad ini hanya secukupnya sahaja. Baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, janganlah engkau menghimpunkan harta dunia lebih banyak daripada cukup makan setahun. Maknanya dunia yang kita cari ni, yang kita himpun ini, jangan kita terlalu tamak. Maknanya kalau kita himpun harta dunia ni, kata Imam Ghazali, janganlah lebih banyak daripada cukup untuk makan setahun. Contohlah gaji kita, gaji seorang suami ataupun suami isteri, katakanlah 4,000 lah ataupun 3,000. Maka untuk setahun kalilah, maknanya 4,000 kali setahun, berapa ribu lah pendapatan keluarga tu. Dan daripada pendapatan itu, berapa ni duit itu yang digunakan untuk membeli makanan satu tahun. Maka jangan cari lebih daripada itu. Payah nak buat. Orang hari ni kumpul duit tu sebanyak mungkin lah. Lagi banyak dia dapat, lagilah dia suka. Tengok dalam akaun bank banyak, suka. Bila mana tengok dalam akaun bank dah tak banyak, hati pun dah resah. Sebab apa? Dunia ni jangan kita terlalu bimbang. Kita terlalu bimbang, kita sampai terlalu memikirkan dunia ni sehingga kita menjejaskan kesihatan kita. Kita kena yakin bahawa rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidaklah semua makhluk yang melata di atas muka bumi ini, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin rezeki dia. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jangan himpunkan harta dunia ni lebih banyak daripada maknanya kalau dah cukup untuk makan setahun, maka jangan cari lebih daripada itu. Kita hari ni tak adalah bila mana kita dah ada duit,
cukup untuk makan setahun, kita dah stop cari duit, kita dah berhenti kerja, tak. Kita susahlah nak buat. Ini yang di nasihat yang diberikan oleh Imam Ghazali. Kalau dah cukup harta kita, duit kita tu untuk makan setahun, maka jangan cari lebih daripada itu. Kalau kita dapat buat, alhamdulillah lah. Kalau kita tak dapat buat, kita mohon keampunan kepada Allah SWT. Nabi SAW dia berdoa. Nabi SAW ni dia buat pada isteri dia. Bila mana dah cukup duit harta itu untuk makan setahun, maka dia tak cari lebih daripada itu. Nabi SAW bersabda, ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Nabi Muhammad SAW ini hanya secukupnya sahaja. Allahumma ja'al quta ahli Muhammadin kafafan. Maknanya Nabi SAW berdoa, maknanya berilah rezeki, cukupkanlah makan ahli keluarga Nabi SAW ni secukupnya sahaja. Maknanya makan secukupnya lah, tidak berlebihan ataupun tidak membazir. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Kita pula juga boleh doa, ya Allah, jadikanlah makanan ahli keluargaku ya Allah secukupnya. Sebab apa? Bila mana lebih, ianya jadi pembaziran. Sebab apa lebih? Bila mana lebih, ianya menjadi satu pembaziran. Maka sebab itu Nabi SAW berdoa, ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Nabi Muhammad SAW ini hanya secukupnya sahaja. Cukup-cukup je. Hari ini kita umat akhir zaman ni payah kita nak buat. Kita cak duit yang kita ada untuk nafkah, untuk kita beri nafkah kepada anak isteri kita secukupnya. Mesti lebih punya. Dan kalau ditanya sesiapa pun, nak lebih ke nak kurang, semua orang akan jawab nak lebih. Tapi Nabi SAW ni dia tidak tamak, Nabi SAW bersyukur, Nabi SAW redha. Maka Nabi SAW berdoa pada Allah Ta'ala, bagilah kepada keluarga Nabi SAW ini rezeki yang secukupnya sahaja. Dan Nabi SAW tidak mempersiapkan makanan cukup setahun ini bagi kesemua isterinya, tetapi hanya bagi mereka yang lemah imannya sahaja. Adapun isterinya yang kuat iman, maka Nabi SAW hanya mempersiapkan baginya makanan untuk sehari setengah sahaja. Kita tahu bahawa Nabi SAW ni seorang yang bersyukur pada Allah SWT, seorang yang bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Maka Nabi SAW didik ahli keluarga dia, isteri-isteri dia dan anak baginda Nabi SAW ni. Nabi SAW ni dia siapkan makanan untuk setahun ni hanya bagi isteri yang lemah iman. Adapun yang kuat iman, Nabi SAW siapkan makanan itu hanya untuk sehari setengah sahaja. Sebab itu Nabi SAW ni ketika ada masa di rumah Nabi SAW itu tak ada makanan, maknanya tak berasap. Dan Nabi SAW ini bila mana ada makanan, maka dia makan. Bila tak ada makanan, dia berpuasa. Ini sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan kita hari ini, kita makan sekenyang-kenyangnya lah. Sarapan ini dengan roti canai ni, dengan nasi lemaknya, dengan teh tariknya, kemudian tengah hari pula, kemudian petang pula, kemudian malam pula. Sehari makan pagi, tengah hari, petang, malam. Berapa kali makan? Kalau orang yang bekerja ni banyak bergerak, maknanya kejap-kejap singgah, kejap-kejap jumpa klien, jumpa pelanggan di kedai, hantar makanan dan sebagainya. Yang banyak
travel dan sebagainya, berapa kali makan. Maknanya bukan 3 kali, bukan 4 kali lah, lebih makan je. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada masa, ada ketika tidak ada makanan. Bukan bermaksud tak ada makanan ni, kelaparan ini, kemiskinan ini ia merupakan satu kehinaan, tak. Malah ia merupakan kemuliaan. Bila mana kita dalam keadaan lapar, kita ingat kepada orang yang miskin, orang yang di negara-negara yang ada yang mati kebuluran. Sebab itu bila mana kita berpuasa, kita ingat kepada orang yang lapar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia bukan sentiasa maknanya kenyang je. Ada masa Nabi sallallahu lapar, ada makanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, tak ada makanan, Nabi sallallahu berpuasa. Maka kita ikutlah tuan-tuan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, supaya apa? Supaya apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dapat kita amalkan dalam hidup kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini qudwatun hasanah, ikutan yang terbaik. Maka kita nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka kita kena lihat kepada akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa, orang yang paling berani, orang yang paling zuhud. Semua maknanya orang yang paling bertakwa, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan semua jemaah Surau Rahmaniyah Taman Dagang, mudah-mudahan apa yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan pada kuliah kali ini, mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita, menambahkan lagi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik hidayah pada kita agar kita dapat mengamalkan semua yang kita tahu, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah SWT beri taufik hidayah kepada kita agar kita dapat mentaati segala perintah Allah, agar kita dapat meninggalkan segala larangan Allah, agar kita dapat mengikut ajaran sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Maka cukuplah sekadar itu untuk kuliah pada kali ini. Yang baik datang daripada Allah SWT, salah silap datang daripada kekurangan ilmu saya, kejahilan saya, kelemahan saya. Saya mohon keampunan kepada Allah Taala. Saya minta maaf dengan tuan-tuan puan-puan semua jemaah Surau Rahmaniyah Taman Dagang. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.